Yo guys, welcome to my video. Hari ni kita nak cakap pasal satu jenama ni, that is nothing. Kau pun dah kenalkan dia dah lebih 3 tahun wujud dalam industri sebuah smartphone. And usually dia orang hanya buat a flagship punya smartphone sahaja. Kali ni actually ada rumours mengatakan yang dia akan lancarkan telefon yang basically murah. So apa yang kita gambarkan sebenarnya is a bit different kan. Sebab bila kita cakap pasal telefon murah bawah RM1,000, lepas tu specs yang orang tak kisah sangat, janji dapat run smooth and bateri besar, tahan lama. Tu je apa yang kita fikirkan. But kali ni kata CEO Nothing juga, Kalpe, dia kata kali ni dia bukan fokus terhadap untuk kejar volume sahaja. Dia orang juga akan kejar untuk fokuskan dekat dia punya software and dia punya design. And korang kena faham tau, ni adalah company yang sangat pentingkan software dan juga pentingkan dia punya looks in terms of hardware punya design. So kau tengoklah dia punya previous ataupun sekarang ni design Nothing Phone tu semua nampak sangat lawa. And rasa bangga lah bila korang beli, ataupun even kalau korang design pun akan rasa bangga bila nampak orang pakai satu phone yang sangat fokuskan kepada bukan fizikal sahaja, tapi macam aku cakap, software and dia punya widget pun buatkan aku suka untuk pakai telefon dia. So aku dah tengok dia punya video and teaser. Aku boleh kata kali ni seems a bit different. Apa differentnya Fazli? Pertama sekali, Kalpis dia cakap yang kali ni dia orang tak fokuskan terhadap spek sangat-sangat. Sebab kebanyakan user yang feedback beli Nothing Phone tu pun kata dia orang actually tak perlukan prosesor yang sangat power, tapi lebih kepada murah dan juga design dan juga software tu actually berguna untuk dia orang. Dapat run pun dah cukup bagus dah. So benda tu sebenarnya satu indication bahawa kali ni kita tak akan dapat prosesor daripada Snapdragon ataupun on par dengan apa yang ada sekarang. Sebenarnya bila kita cakap pasal sebuah telefon yang orang kata budget ataupun tak mahal sangat, jatuh kepada dua kategori. Satu, sama ada dia actually cheap out dekat dia punya prosesor. That is, dia punya prosesor akan pakai prosesor daripada mid-range ataupun pakai prosesor daripada MediaTek ataupun recycle punya prosesor. Benda ni dia akan pergi dekat sama ada bateri ataupun skrin yang besar. Yang kedua, dia pakai prosesor yang latest tapi semua benda macam biasa-biasa sahaja. Contohnya macam tak ada wireless charger, bateri kapasiti kecil, kamera pun biasa-biasa ataupun 2-3 tahun lepas. So charger pun actually tak laju. So dekat situ dia boleh turunkan harga so that harga dia lagi mampu milik. So mana kategori Nothing Phone 2A ni actually jatuh? Kalau ikutkan tengok dia punya interview hari tu, Nothing Phone 2A sepatutnya akan lagi fokus terhadap dia punya design dan juga hardware, tapi bukan terhadap prosesor. So maksudnya dekat sini kau boleh bayangkan, and feedback daripada customer sendiri cakap yang dia actually nak fokuskan terhadap software dan juga design telefon tu sahaja. So maksudnya korang still akan dapat glyph yang ada dalam Nothing Phone 2 ataupun Nothing Phone 1, tapi design dia mungkin berubah sikit, tak samalah, takkan nak bagi nampak sama sebab harga pun jauh sangat beza. Phone yang budget dan juga phone yang flagship daripada Nothing itu sendiri. And dia punya hardware juga, lampu tu, jumlah lampu yang ada dalam LED strip tu dekat glyph tu akan banyak sama macam Nothing Phone 2 ni. Sebab obviously takkan dapat banyak. Cuma aku curious nak tahu macam mana dekat dia punya design dekat belakang bila dia dah keluarkan Nothing Phone 2A untuk version yang lagi jimat. Lepas tu actually dia orang sebenarnya acknowledge ada satu company buat phone model yang murah tapi dia cheap out and letak iklan dekat dalam software. So kata Kalpe sendiri, dia tak fokuskan terhadap untuk buat software yang banyak iklan, bloatware dan sebagainya. So kali ini akan dapat clean and fokus terhadap user dan juga design. Tu sahaja. So kita akan dapat apa yang sepatutnya Nothing Phone 2 ada. So tu adalah indikasi yang bagus mengatakan yang memang dia orang tak cheap out dekat segala aspek in terms of dia punya smartphone kali ni. I mean like kalau kau tengok news 2020 ataupun yang currently ada juga kot, dia outsourcekan untuk buat telefon yang murah ataupun budget, just rebrand saja and tak fokuskan terhadap apa yang dia orang pergi dekat telefon mid-range ataupun dekat flagship. So dia tak dapat layanan yang sama. So basically berbeza. Telefon yang murah memang di left out and tak ambil kisah sangat sebab orang yang beli telefon harga macam tu tak pentingkan apa-apa feature yang currently ada. Sekarang kita akan pergi dekat rumours yang dah leak dekat website luar sana. Contohnya macam DXi Marina baru je post kata yang Nothing Phone 2A
akan menggunakan prosesor daripada Dimensity. So maksudnya MediaTek lah. And kita first time in a Nothing phone akan pakai prosesor daripada MediaTek. It's not wrong sebenarnya, sebab aku rasanya jarang komplain pasal prosesor daripada Dimensity ni. And aku tak pernah ada bad, orang kata, experience sangat dalam masa setahun at least. So boleh kata Dimensity punya processor is actually good. And untuk version kali ni, dia orang actually gunakan 7200 punya Dimensity. Maksudnya dia akan gunakan a latest nanometer process juga, that is 4 nanometer instead of yang dulunya macam 6 nanometer, orang kata common untuk sebuah telefon mid range. So 7200 ni lebih kepada compete Snapdragon 888, lepas tu 729G dan sebagainya. So tu adalah dia punya kompetitor. Kau boleh bayangkan macam mana dia orang punya kedudukan dalam sebuah telefon ataupun kategori mid range ni. Prosesor ni kalau kan baru juga, dia baru saja launch tahun lepas. And ada satu lagi brand yang dah pun pakai, that is Vivo V27 kalau tak silap. So tu adalah salah satu brand yang pakai Dimensity 7200 ni kalau ikutkan. Bukan tu je, actually ada leak juga mengatakan yang harga Nothing Phone 2A ni akan lagi murah daripada Nothing Phone 2, obviously. Tapi aku tengok video interview tu juga mengatakan yang Nothing Phone 2A ni akan lagi murah daripada current, obviously, tapi lagi murah daripada Nothing Phone 1. So maksudnya harga dia adalah sekitar like RM2,000. Dan ada juga leak mengatakan yang Nothing Phone 2A ni letakkan harga €349. So maksudnya kalau convert dekat dalam Malaysia ni dalam RM1,800. So kau boleh bayangkan Malaysia harga RM2,000 ke bawah. So make sense untuk dia orang price at the price range macam tu. Untuk aku sendiri yang fokuskan terhadap design dan juga software juga, aku rasa bawah RM2,000 is a nice spot, walaupun dia bukan pakai prosesor daripada sebuah flagship punya modal. Kalau tak, rasa macam a bit expensive lah kalau ikutkan. Dia tak murah, tapi dia bukan harga yang orang jual, that is macam cikai-cikai letak je untuk jual dia orang punya volume, instead of fokus terhadap apa yang orang nak dan apa yang orang guna. But korang kena faham, korang kena sedar yang phone murah bukan satu fokus terhadap hardware sahaja. Sebab obviously kita tak akan dapat satu wireless charger. So benda tu macam like gimmick, ataupun orang kata bukan keperluan lagi buat masa sekarang. Even dia punya current version pun hanya 15 watt saja. Lepas tu kalau kau tengok dia punya refresh rate, mungkin tak dapat lah 120Hz, probably 90 paling tinggi, ataupun mungkin tak ada langsung mungkin 60Hz je normal macam biasa. Tapi kalau benda tu dapat keep that price low, tak ada masalah kalau ikutkan. And then pada mulanya aku ingat dia macam pakai satu kamera saja, but bila tengok leak dan juga design yang dia persembahkan dekat review tu ataupun interview daripada KP tu, aku cakap dia pakai dua kamera. That is wide camera dan juga ultra wide. Tapi tak confirm lagi. Yang pastinya adalah dua sensor yang akan ada dekat Nothing Phone 2A. Probably tak charge laju macam yang current one, but apa yang aku agak curious adalah adakah design dia akan flat ataupun curve macam sebuah Nothing Phone 2 yang awal ni, ataupun yang latest punya version flagship. Yang tu kita tak pasti. Yang aku pasti, kita akan dapat design yang fresh untuk sebuah telefon mid range, bukan telefon flagship. Sebab benda tu like normal, sebab orang fokus terhadap phone flagship je, design flagship je yang lawa. Tapi kali ni kita akan dapat fokus terhadap mid range pula. Tu yang aku berminat nak tengok, apa yang Nothing Phone dapat persembahkan dekat kita dalam kategori industri telefon mid range ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so sampai keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Oh, lupa nak cakap, dia akan launch Nothing Phone 2A ni pada 5 Mac 2024. So stay tuned for that untuk review akan datang. Right? Bye. Bye. Okay, bukan Nothing Phone 2A.